Jalan penyelesaian baharu terhadap masalah yang menimpa dunia Islam terus dicari bagi membaiki keadaan ummah dan martabat negara-negara Islam. Sebahagian objektif Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 itu dikenal pasti sepanjang Sidang Kemuncak Belia hari ini yang mahu apa saja medan perbincangan demi kebaikan agama Islam disokong penuh. Ya, paling diperlukan ialah perubahan drastik dalam proses transformasi melalui langkah-langkah progresif yang wajar diambil negara-negara Islam. Menjelang perasmian Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 esok bersama Fatil Hidayat Ghazali di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC untuk mendapatkan butirannya. Fatil, silakan. Ya, Faris, Hazel. Terima kasih. Bukan bertujuan membentuk blok baharu, jauh sekali menggantikan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Sebaliknya, Sidang Kemuncak Kuala Lumpur ialah platform mencari penyelesaian konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Namun, salah tanggapan tentang penganjuran Sidang Kemuncak Kuala Lumpur telah menyebabkan kekeliruan sesetengah pihak yang masih lagi beranggapan ia membelakangi fungsi dan peranan OIC. Dan untuk kupasan lanjut, saya serahkan pada sahabat saya Hanim Mohili yang ketika ini berada di Dewan Plenary KLCC. Jadi Hanim, boleh berikan gambaran lebih jelas mengenai perkara ini, Hanim? Pertama sekali, komuniti Islam tidak mahu Sidang Kemuncak Kuala Lumpur menjadi satu lagi medan cakap-cakap sahaja. Bermakna mereka bukan hanya nak berbincang, tetapi masanya kini sangat kritikal untuk mendapatkan penyelesaian konkret yang boleh dijadikan tindakan-tindakan tertentu. Pada masa sama, penyelesaian tersebut perlulah praktikal dan berkekalan serta dapat mengatasi masalah sama ada yang sedia ada atau yang bakal berlaku. Bukan untuk mengetepikan peranan usaha multilateral lain, tetapi menambah idea bagi memastikan setiap yang dibincangkan diterjemah dalam bentuk tindakan. Ia perlu dilakukan kerana malangnya kini dunia telah sampai ke peringkat menyaksikan umat Islam ditindas di seluruh dunia. Umat Islam dilabel sebagai pengganas dan kini terdapat perasaan takut terhadap agama itu. Mengakui keadaan bertambah buruk, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan pentingnya Sidang Kemuncak Kuala Lumpur membincangkan dan mencari penyelesaian baharu untuk menyumbang ke arah memperbaiki keadaan umat Islam dan negara-negara Islam. Terorisme bukan terhad kepada orang Islam saja. Kenapa tidak ada nama special untuk teroris bukan Islam? Saya tak kaitkan agama Kristian dengan terorisme. Perkara ini terjadi semacam dengan orang Islam kerana marah. Mereka frustrated. Mereka marah kerana negara-negara Islam tak mampu nak melawan dengan Israel kerana dibantu oleh Amerika dan Eropah. Jadi negara tak buat apa-apa. Orang Islam biasa ni, individual, mereka marah, frustrated, dia bunuh diri. Ikat bom di badan, bukan satu. Itu perasaan yang amat ketara. Kenapa ini berlaku? Ini dilarang oleh agama Islam. Jadi kita nak cari sebab lah. Dan nak cari jalan macam mana nak kurangkan perasaan frustration orang Islam ini. Tun Dr. Mahathir adalah pengerusi Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Beliau membetulkan maklumat tidak tepat seperti dilaporkan di beberapa media asing yang mendakwanya mahu menjadikan Sidang Kemuncak Kuala Lumpur pengganti OIC. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur edisi kelima ini adalah inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO yang disokong kerajaan Malaysia, bukan untuk membincangkan hal ehwal atau urusan agama, tetapi khusus untuk menangani permasalahan yang melanda umat Islam. Ia juga dianjurkan atas kesedaran bahawa tidak semua isu penting dan objektifnya boleh difokuskan kepada kumpulan yang terlalu besar kerana dikuatiri sukar dan mungkin gagal dilaksana sebelum ia bermula. Hidayat. Ya, Hanim, diharapkan penjelasan yang diberikan itu dapat merungkai kekeliruan yang timbul dalam kalangan orang ramai tentang perbezaan fungsi
OIC dan juga peranan sidang Kemuncak Kuala Lumpur ini. Baiklah, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bakal menyampaikan ucapan pada jamuan makan malam khas malam ini menjelang perasmian sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini. Baiklah, bagi mendapatkan gambaran keadaan semasa di lokasi ketika ini, kita bersama pula dengan seorang lagi sahabat saya iaitu Andy Reza Rohadian yang kini berada di Hotel Mandarin Oriental. Andy. Fatil, terima kasih. Makan malam ini merupakan acara pertama dalam tentatif sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi akan hadir bersama isteri Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali bagi mengalu-alukan kedatangan para pemimpin dan juga perwakilan yang terlibat dalam sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Ketua-ketua negara yang akan hadir adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani dan juga Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Ucapan Perdana Menteri malam ini pastinya akan dinantikan dan juga diberikan fokus bukan sahaja oleh delegasi yang terlibat dalam sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, malah masyarakat dunia secara keseluruhannya. Ini kerana intipati ucapan Perdana Menteri malam ini sedikit sebanyak akan memberikan gambaran mengenai perkara-perkara yang akan ditekankan beliau pada ucap tamanya sempena perasmian sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang akan berlangsung esok. Apatah lagi, dunia tahu bahawa Tun Dr. Mahathir merupakan seorang pemimpin Islam berpengalaman yang konsisten memperjuangkan hak-hak dan juga isu-isu yang membelenggu dunia Islam masa kini, yang termasuklah penindasan, ekstremisme dan juga Islamofobia. Selain daripada Perdana Menteri, Presiden Erdogan, Presiden Hassan Rouhani dan juga Emir Qatar akan menyampaikan ucapan masing-masing pada acara perasmian sidang Kemuncak Kuala Lumpur esok. Walaupun ketika ini, ruang dalam di ballroom Hotel Mandarin Oriental ini masih lagi kosong kerana persiapan terakhir sedang dilakukan oleh Sekretariat Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Namun di luar, para perwakilan dan juga pemimpin telah pun memenuhi kawasan tersebut. Mereka berdiskusi beramah mesra kerana inilah platform terbaik untuk mereka berbincang mengenai isu-isu berkaitan dalam suasana yang cukup santai. Saya akan rangkumkan intipati ucapan Perdana Menteri malam ini bersama dengan anda nanti. Kita kembali bersama Fatil. Fatil. Ya, Andy Reza di Hotel Mandarin Oriental. Terima kasih. Terdahulu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA tepat pukul 1.24 tengah hari tadi bagi menghadiri sidang Kemuncak Kuala Lumpur untuk edisi kelima ini. Ketibaan beliau di Kompleks Bunga Raya disambut oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Duta Turki ke Malaysia Dr. Merve Safa Kavakci. Presiden Recep ialah ketua negara kedua yang tiba di Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak tersebut. Presiden Iran Hassan Rouhani tiba malam semalam. Turki merupakan salah satu negara tonggak dalam pembentukan sidang kemuncak Kuala Lumpur yang bermula pada 2014. Presiden Erdogan antara ketua negara yang akan menyampaikan ucapan pada upacara perasmian esok. Pembabitan Turki sangat signifikan dalam membentuk hala tuju perjuangan dunia Islam. Ia berdasarkan ketegasan dan pendirian negara itu memerangi isu semasa termasuk Islamofobia. We have a general problem of Islam being associated with terrorism. And this, I am sure, will be one of the ways we will unpack the problematic at the world leaders roundtable, for one thing. And then from there on, the technical delegations, the intellectuals who will work on to counter these arguments will come together and try to find varying solutions to the problem. For one thing, one has to look at the sources of this analogy of Islam being sort of implicated with terrorism. We have to look at the Muslim world, the reality on the ground. We have to look at the language that we use that generally foisted upon us by others than Muslims. And work at varying levels to counter the problem. And the summit will, I am sure, will address the matter.
Dr. Mervin memberi penjelasan itu dalam tembual eksklusif bersama RTM. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC esok. Sementara itu, penyertaan Iran yang diketuai presidennya sendiri Hassan Rouhani dilihat mampu memberi nilai tambah kepada usaha penyatuan ummah. Hassan menjadi ketua negara pertama yang tiba di Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak berkenaan. Ketibaan pemimpin Iran itu di Kompleks Bunga Raya KLIA disambut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu. Kehadiran Iran, dia akan memberi sedikit sebanyak impak kepada persidangan itu dari sudut nilai tambah, kerana penyertaan Iran akan memberikan keyakinan bahawa Iran bersetuju untuk melihat perkara ini atas dasar ummah dan juga atas dasar bahawa Islam itu adalah agama yang sumul, dan ini merupakan satu masalah yang ditangani, yang harus dilihat dan ditangani secara bersama atas dasar persaudaraan Islam. Dan saya juga berharap bahawa dalam persidangan itu nanti Iran akan memainkan peranannya dengan lebih berkesan dan lebih banyak menghulurkan kepakaran, bantuan yang dimiliki oleh Iran untuk kemaslahatan bersama untuk dalam konteks persidangan itu nanti. Peranan belia dalam kalangan negara-negara Islam pula perlu dilihat secara holistik bagi memastikan negara-negara Islam tidak ketinggalan dalam pelbagai aspek, khususnya melibatkan legasi pentadbiran negara. Sehubungan itu, Sidang Kemuncak Belia 2019 dilihat platform tepat bagi pemimpin muda global melontarkan pandangan dalam memerkasa dunia Islam yang diterjemah melalui 6 resolusi meliputi kluster-kluster berbeza. Kita ikuti pula laporan wartawan Syamimi Saripan. 6 resolusi dibentangkan, antara lain membincangkan pelbagai isu dan juga masalah yang menimpa negara Islam seluruh dunia. Resolusi secara bersama ini adalah bagi memastikan ia didengar di peringkat tertinggi negara, sekaligus memberi ruang dan peluang kepada belia menzahirkan pendapat dan idea ke arah pembangunan negara bagi memulakan Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Antara intipati resolusi meliputi usaha melahirkan lebih banyak syarikat baharu dengan kadar pertumbuhan tinggi atau unicorn global setanding syarikat asing lain. Ia melibatkan sektor teknologi, pembuatan dan kreatif. Pada masa sama, penubuhan komuniti pemikir belia Islam seluruh dunia turut dicadang bertujuan mencari jalan penyelesaian isu-isu ummah dengan lebih konkret. Now, in the Muslim world, we don't have as much. All 57 countries, we have just about 5 of them, and they all exist in one country, the most populous Muslim democracy, as it's called, Indonesia. And what's happening to the rest of them? So what in our cluster we're able to come up with is to look at these issues individually, but come up with a solution that is a collective effort. So this notion of GIG, Global Innovation Gate. So I hope the resolutions that are made and the memorandums that are to be signed, inshallah, in this KL summit will become a tradition and will become something that we will have to do annually. Personally, I worked on a specific project that we thought that it's good to follow data annually. So inshallah, if we actually implement this data following every year, I hope that we're going to achieve a good tradition of data culture. Ini boleh dikatakan satu orang kata gabungan baharu yang mana digerakkan, digagaskan oleh kita sendiri, negara Malaysia, untuk membawa satu gelombang ataupun agenda-agenda yang positif, hasrat-hasrat ataupun niat iltizam yang positif demi orang kata pembangunan ummah seluruh dunia Islam. 6 resolusi yang dibentangkan meliputi kluster pendidikan, ekonomi, politik, keusahawanan, revolusi industri 4.0 dan tadbir urus baik. Sidang sama turut menyaksikan 5 projek khas dibentangkan, iaitu kepimpinan belia, program pertukaran belia, kemanusiaan dan kesukarelawanan, teknologi dan kemampanan, kemahiran dan latihan. Syamimi Saripan, RTM.
Keenam-enam resolusi yang diputuskan pada sidang kemuncak belia 2019 siang tadi bakal diserahkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ahli Lembaga Penasihat Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019, Datuk Seri Mustafa Mohamad optimis yang Malaysia selaku tuan rumah punya keupayaan untuk melaksana intipati dan juga visi resolusi tersebut. It is important, of course, to learn from young people, and besides the substance that you discussed in this forum, I'm sure there's been a lot of goodwill, a lot of learning, a lot of networking, and I hope going forward you'll get closer to each other. I agree with one of you just now. The focus should be on quality, focus should be on execution. And Padu and many others, this is nothing new to them. They've been doing a lot of quality work. They've been doing a lot of execution. This indeed is important. This time around, the projects will have to be action-oriented. Berucap pada penutup sidang kemuncak belia bersempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, Datuk Seri Mustafa turut memberi jaminan yang kesemua resolusi tersebut apabila dilaksana akan dilaksanakan mereka yang layak dan berkemampuan. Esok, tumpuan pastinya terarah kepada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini yang bakal dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sejurus perasmian persidangan bakal menyaksikan pemimpin-pemimpin terkemuka dunia Islam mengetengahkan aspirasi masing-masing dalam usaha memartabatkan ummah. Ini sekaligus membentuk jaringan antara pemimpin, cendekiawan, ulama dan pemikir Islam dari seluruh dunia. Kita ikuti laporan wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Bagi pemimpin-pemimpin belia, ketegasan dan kelantangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam di seluruh dunia menjadikan beliau individu paling tepat mempengerusikan sidang kemuncak kali ini. Mereka mengakui dunia Islam sememangnya memerlukan kepimpinan yang kuat untuk menangani isu yang membelenggu negara-negara Islam, khususnya Islamofobia dan radikalisme. It is a very good opportunity from all over the Muslim countries, the leaders, the most powerful leaders, like Malaysian Prime Minister, like Recep Tayyip Erdogan, our president, is coming here to listen to all the Muslim countries suffering from the hunger, economy, pressure from the West. And we have a chance to be here to discuss what the Muslim countries, what the Muslim youths can do better to their societies. Kalau kita tengoklah sebenarnya dalam tentang Islam ni ada banyak isu dengan kita punya ummah kan, tapi kadang-kadang dia macam kena ignore atau kita tak boleh highlight sebab ada faktor-faktor political, geopolitical issues. Yang diharapkan dekat summit ni adalah kita jadi cukup berani untuk start highlight lah isu yang affect kita orang sebagai Muslim. Selaku hos penyiar, RTM akan menyiarkan secara langsung perasmian sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 mulai 10 pagi esok. Siaran langsung di TV1 itu akan memaparkan ucapan penuh ke semua ketua negara terlibat. Selain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani, Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani merupakan ketua negara yang hadir. Segala persiapan telah dilakukan dengan baik oleh Malaysia bagi menghadapi sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 kali ini. Sidang kemuncak ini akan digunakan sebaiknya oleh semua pemimpin negara Islam untuk membincangkan kepentingan bersama mengenai kesatuan ummah, penindasan umat Islam seluruh dunia serta isu penghijrahan besar umat Islam akibat perang saudara dan kebangkitan Islamofobia. Nazaruddin Abu Zamil, RTM. Bersemangat betul wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Itulah semangat yang kita perlukan, yang dunia Islam perlukan dalam menjayakan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini. Ketibaan Presiden Erdogan petang tadi dan juga Presiden Hassan Rouhani dari Iran malam semalam amat dialu-alukan Malaysia, dan esok mereka selaku ketua-ketua negara akan menyampaikan ucapan masing-masing pada persidangan yang akan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jangan lupa RTM akan menyiarkan secara langsung perasmian sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Sekali lagi diingatkan mulai pukul 10 pagi esok
hanya di TV1. Sama-sama kita ikuti ucapan penuh daripada kesemua ketua negara terlibat. Terus setia bersama kami di RTM selaku hos penyiar rasmi untuk Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. RTM, media yang paling dipercayai di Malaysia. Baiklah, saya kembalikan bersama Faris dan Hazel di Angkasa Puri untuk meneruskan paparan Nasional 8. Silakan.